Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 Mac 2023 bersama saya Pia Enadia. Bersatu mencabar keputusan SPRM membekukan dua akaun bank parti politik itu di mahkamah, peguam parti dari Chetan Jethwani and Company menfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melalui e-filing malam tadi. Parti pembangkang itu juga berusaha untuk membatalkan keputusan Jabatan Imigresen yang mengenakan larangan perjalanan ke atas Presidennya Muhyiddin Yassin. Pada 1 Februari, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dilaporkan mengesahkan bahawa akaun bersatu dibekukan sebagai sebahagian daripada siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Tindakan undang-undang itu bukan sahaja menamakan SPRM tetapi juga Jabatan Imigresen dan Kerajaan Persekutuan. Menurut salinan afidavit, Sekretariat Kerja Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya berhujah, pembekuan akaun sebahagian dari konspirasi jahat kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan timbalannya Ahmad Zahid Hamidi. Suhaimi mendakwa perkara itu dapat dilihat melalui Anwar yang mengeluarkan dakwaan bahawa pentadbiran terdahulu di bawah Muhyiddin telah menyalahgunakan RM600 bilion dalam pakej rangsangan ekonomi. Menerusi afidavit berasingan untuk menyokong cabaran terhadap larangan perjalanan, Muhyiddin berhujah bahawa dakwaan palsu yang dilemparkan terhadap Bersatu serta dirinya dan ahli keluarganya bermotifkan niat untuk memupuk kebencian dan kemarahan orang ramai terhadapnya selain merosakkan imej parti. Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman akan menyiasat Presiden PAS Abdul Hadi Awang berhubung kenyataannya yang mendakwa PN sedang berusaha menjatuhkan kerajaan. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai berkata pihaknya telah menerima laporan terhadap ahli Parlimen Marang itu. Menurut Beh Eng, laporan polis itu telah dibuat oleh Pemuda Amanah Nasional dan AMK Selangor di IPD Danwangi semalam. Beh Eng secara ringkas berkata demikian dalam sidang media di Ibu IPD Sentul di Kuala Lumpur hari ini ketika diminta mengulas mengenai perkembangan isu berkenaan. Laporan polis dibuat Esko Pemuda Amanah Nasional Fadli Umar Aminul Huda dan Ketua AMK Selangor Izzuan Kasim berhubung kenyataan Hadi yang mengakui terdapat usaha dijalankan PN dan Parti Blok Pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Hadi Isnin lepas ketika ditemui media di Parlimen berkata, tiada sesiapa pun boleh menghalang usaha PN tersebut berdasarkan sistem demokrasi diamalkan Malaysia dan ia boleh dilakukan sama ada melalui undi tidak percaya ataupun surat akuan berkanun ST. Berita seterusnya, SPRM mengesahkan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ditahan selepas hadir untuk dirakam percakapan sekitar 1 petang hari ini. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, SPRM juga memaklumkan telah mendapat izin dari Pejabat Peguam Negara untuk menuduh Muhyiddin di mahkamah esok. Muhyiddin bakal menghadapi beberapa pertuduhan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4 dalam kurungan 1B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Menurut SPRM, siasatan terhadap Muhyiddin adalah berhubung projek Jana Wibawa dan beberapa isu berkaitan. Memetik pegawai yang rapat dengan Muhyiddin, pengerusi PN itu boleh dibebaskan dengan jaminan SPRM. Muhyiddin sebelum itu tiba di SPRM pada pukul 11.18 pagi disambut penyokongnya yang telah tiba lebih awal. Kelihatan juga beberapa pemimpin tertinggi PN hadir untuk memberi sokongan. Sementara itu, hampir kesemua pemimpin tertinggi PN dan PAS hadir menunjukkan solidariti kepada Muhyiddin. Mereka yang ditemui yakin pertuduhan yang dikenakan kepada pengurusi PN itu adalah bermotifkan politik. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man meletakkan harapan agar Muhyiddin selamat berdepan siasatan SPRM. Tuan Ibrahim juga mendakwa Muhyiddin berdepan tuduhan terpilih bagi menutup isu melibatkan parti lawan mereka, UMNO. Sementara itu, ahli MKT Bersatu Muhammad Azmin Ali menyifatkan siasatan SPRM ke atas presidennya hari ini
sebagai satu permulaan kepada usaha melumpuhkan parti itu. Menurut Azmin, ia juga permulaan gerakan yang akan berterusan terhadap parti itu. Azmin melahirkan keyakinan tinggi Muhyiddin tidak melakukan sebarang kesalahan. Muhyiddin adalah individu yang terbaru dalam siri pertuduhan yang dikenakan terhadap pemimpin Bersatu sejak pertengahan Februari. Pada 21 Februari, Wan Saiful Wan Jan didakwa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah sebanyak 6.96 juta ringgit pada 2022. Beberapa pertuduhan turut dikenakan terhadap Timbalan Ketua Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad. Menurut SPRM, pertuduhan itu berkaitan dengan skim Jana Wibawa, projek rancangan oleh pentadbiran Muhyiddin ketika itu sebagai sebahagian daripada usaha bantuan wabak COVID-19. Dalam pada itu, Muhyiddin akan terus ke markas PAS Taman Melewar, Kuala Lumpur untuk solat hajat selepas selesai dan jika mendapat jaminan dari SPRM berikutan perkembangan terbaru selepas ditahan SPRM. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata Muhyiddin dijangka keluar dari bangunan agensi anti rasuah itu sekitar malam nanti. Tuan Ibrahim yang ditemui ketika hadir memberi sokongan berkata pihaknya akan mengadakan solat hajat malam ini sebagai menyatakan sokongan terhadap bekas Perdana Menteri itu. Selain itu, katanya satu lagi himpunan akan berlangsung di Rusila, Terengganu pada malam ini. Menurut Tuan Ibrahim, partinya akan mengarahkan seluruh markas PAS dan Bersatu serta parti dalam PN untuk solat hajat berdoa semoga memudahkan perjalanan pimpinan mereka. Dalam perkembangan yang sama, Razali berkata tiada keperluan untuk Muhyiddin melepaskan jawatan dalam kepimpinan Bersatu. Bahkan Razali menegaskan ini termasuk melepaskan jawatannya sebagai pengerusi PN. Razali yang dilantik menggantikan Wan Saiful Wan Jan menambah, kepimpinan Bersatu tidak akan mengizinkan perkara tersebut berlaku. Desas-desus keperluan meletakkan jawatan itu timbul selepas Muhyiddin diarah ke SPRM. Sebelum ini, Wan Saiful melepaskan jawatan Ketua Penerangan Bersatu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini menegaskan dia tidak mencampuri urusan membabitkan Muhyiddin yang disiasat SPRM. Malah Anwar menyoal sama ada pengkritik akan membenarkan SPRM menangkap atau menyiasat sesiapa sahaja berhubung kes rasuah sekiranya setiap siasatan dilabelkan sebagai bermotifkan politik atau tidak. Itu tengok kes, saya tidak campur, tapi saya beritahu semua agensi termasuk SPRM dan Peguam Negara tengok kes. Jadi orang yang setuju, tak setuju, tengok kes, apa pendakwaannya, apa pertuduhannya. Belum tahu apa keputusan, setakat ini hanya dipanggil. Tetapi untuk mengatakan semua kes yang kita ambil itu ada motif politik, maknanya tak boleh lah, maknanya tangkap. Mana kes-kes rasuah lain yang besar-besar semua lepas. Apakah itu maksud? Sebab itu saya kata kena lihat dulu ada kes ke tidak. Ini urusan SPRM sampai sekarang ni saya tidak tahu apa akhirnya. Yang cuma mereka beri maklum kalau dipanggil dia maklum kerana ada dari segi implikasi politiknya. Tapi saya nak tegaskan di sini, semua orang yang mahu negara ini bersih dari rasuah harus lihat kes satu persatu sama ada benar ada pendakwaan politik yang disebut ataupun berdasarkan fakta. Yang saya sebut selama ini tentang kes Jana Wibawa, tempatan banjir, itu berdasarkan dokumen Kementerian Keuangan, bukan SPRM atau Jabatan Peguam Negara. Okey? Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.